your punya tarikh latihan industri bermula pada 19 hari bulan 11 hingga 9 hari bulan 3 2024. Okay. And ada di antara you all, ada yang message madam, okay, ada yang tanya company dia nak minta you all mulakan awal. Okay. Because kalau kita tengok 19 hari bulan ni, some of the company ataupun organisation dia tak benarkan. Bukan dia tak benarkan, mungkin dia nak bayar allowance tu macam susah lah nak kira sebab tarikh tu kan. So mungkin ada yang minta you mula pada 1 hari bulan, okay. So sebenarnya kalau dia minta macam tu tak digalakkan lah, okay, sangat tak digalakkan. Sebabnya masa tu result you all pun belum keluar lagi, okay, result semester 6, and juga kita tak tahu you punya status of subjek yang you ambil pada semester ni. Lepas ke, tak lepas ke, kena repeat ke kan. So tak digalakkan lah untuk mula awal. Kalau boleh ikut tarikh yang ditetapkan oleh unit latihan industri. Okay. And you must make sure lah semua kursus kena lulus, wajib lulus sebelum you all boleh pergi LI. Okay. Kalaulah kata pada semester ni ada paper yang awak fail. Okay, for example, ada satu paper fail and then you all boleh minta untuk receipt balik. So kalau receipt awak lulus, then you can proceed with latihan industri. Tapi you all akan bermula lewat. Okay. Kalau kata paper yang diambil tu, yang receipt tu tak lepas. Okay. Itu dia ada dua keberangkalian yang akan berlaku lah. Okay, sama ada you boleh carry paper, okay, yang ni bukan keputusan saya, ini adalah yang akan ditentukan oleh pihak akademik lah. Okay, sama ada you boleh carry paper dan LI di sekitar college ataupun you kena clear the paper dulu. Maksudnya pada semester depan you kena ambil paper tu dan you tak boleh pergi LI lagi. Okay, itu benda yang penting yang you all perlu tahu. Okay, and then untuk permohonan LI you all ni, so benda-benda ni Madam rasa Cik Tin dah terangkan hari tu. Okay, perlu ada cover letter, resume, okay, surat kebenaran college yang Madam dah bagi hari tu yang ada dalam Google Classroom. And then organisation reply form ada Madam baru bagi dalam few days ago. Okay, entah macam mana Madam boleh tercicir yang ni. So you all, kalau yang you all dah hantar permohonan, you all boleh forwardkan borang ni kepada company yang you all dah mohon tu. Okay, so next one, apa yang Madam nak tekankan juga di sini adalah untuk pemilihan tempat latihan industri. Okay, please, suka Madam ingatkan dekat you all, kalau you nak pilih mana-mana organisasi, tak kisahlah sama ada government ke ataupun private sector ke, you study on that organisation first sebelum you buat keputusan untuk pergi. Contoh dia, you study dulu dia punya location tu, okay, jam ke tak jam ke kan, and then you kena bayar parking every day ke, okay, and then dari segi working environment dia dekat situ macam mana, okay, and then working hours dia macam mana. So kena study dulu. Because Madam tak nak nanti bila dah you start nanti baru you mai jumpa Madam, ni saya rasa company ni tak sesuai dengan saya sebab tiap-tiap hari saya nak pergi kerja jam. Saya tak nak dengar alasan-alasan yang macam tu. Because Madam dah bagi masa dalam tempoh ni, you all ada lagi sebulan lebih kurang. Okay, dalam sebulan 10 hari macam tu. Okay, you boleh cari organisation dan you study dulu dengan organisation yang you dapat tu sebelum you pilih untuk pergi. Okay, so untuk, saya rasa Cik Tin pun ada bagi tahu benda ni, pilih 3 organisation dan yang apply 3 organisation, okay, pilih satu yang terbaik sahaja untuk you buat LI. Okay, so company yang you pilih ataupun organisation yang you pilih tu, dia akan bagi reply form dekat you. Okay, which is this
setuju terima lah. Okay. So bila dia bagi reply form tu, yang muktamad yang you nak pilih tu nanti tolong masukkan dekat dalam Google Classroom. Okay, ni madam dah update dah tak Sat. Okay, organisation reply form. So upload dekat sini so that nanti madam boleh keluarkan surat pengesahan bahawa you all nak pergi LI dekat situ. Okay. And once upload, you cannot change it anymore. Okay. Kalau nak tukar pun, tolong tanya madam dulu. Madam dah buat keluar surat ataupun belum? Surat pengesahan bahawa awak nak LI dekat company tu. Dia macam ni. Mula you all hantar surat permohonan. Okay. You all hantar surat permohonan and then you all akan dapat feedback pada company kan. Okay. So feedback tu katalah company tu terima you untuk LI kat situ. Okay. So dia akan isi organisation reply form. Bila dia isi organisation reply form tu dan you pun setuju nak LI kat situ, then reply form tu lah yang you all akan upload kat sini. Contoh ni ada seorang dah upload ni. Kita tengok siapa dia. Okay, contoh No Adilah ni. Okay, kita tengok this is the organisation yang you nak pergi. Okay. Maksudnya dia dah siap isi complete. Benda ni siapa yang akan isi? Company tu yang akan isi ataupun organisation tu yang akan isi. Awal dia kan. You kena cari cepat-cepat so that nanti tak payah duk fikir dah. Tak kalut dah. Alamak, tak naik dah pula dia punya ni form ni. Lambat pula. Saya punya internet connection ni slow. Madam nak tanya. Ya, boleh. Boleh interrupt saya anytime. Okay, apa dia? Yang masa hantar resume tu kita hantar sekali dua-dua yang surat pengesahan dengan reply form tu. Betul. Ya, betul. Hantar sekali. Okay, baik. Okay. And resume you kena ada cover letter. Okay. Ni dia punya benda yang perlu yang you hantar sekali semasa memohon. Cover letter menyatakan resume ni dihantar untuk apa. Surat kebenaran college tu yang madam bagi tu. And then yang ni pun madam dah bagi. Okay. So kita tengok Adilah punya ni. Reply form. Boleh buka tak lagi? Sorry internet saya slow. So dia dah isi. Dia kata dia accept dan Adilah pun accept nak kerja dekat sini. So you upload dekat Google Classroom. Okay. Okay. Cuma madam nak you all maklumkan kepada organisation ataupun company yang you all pilih tu. Ya saya. Okay. Ya. Ya, betul. Ya, kena juga cari yang lain. So standby lah yang lain tu, you apply dulu 3, sambil tunggu result 3 tu, cari yang lain juga. Riki dululah, okay? So you standby siap-siap. Kalau 3 ni kena reject, at least you dah ada standby punya organisation. Okay. Dia buka apa? Kalau lebih pada tu, dia jadi nanti you all lah nak buat pemilihan nanti. Pening. Betul tak? Bila terlalu banyak option sangat, nanti you all yang pening. That's why lah madam kata, study dulu on the company ataupun organisation and then apply and then tengok result dia. Because kita tak nak nanti you dah, contoh you apply 6 tu terima you. Nanti you all pening. Nak pergi yang mana satu. Okay? So apply dulu 3. Okay? Okay, next. Kita tengok. Apa madam nak cakap tadi So kalau dah dapat reply form, masukkan dekat organisation reply form. Cuma tolong maklumkan kepada organisation lah. Okay. You all belum exam lagi kan. So nanti I rasa lah most of you lah tak ada masalah kot dari segi paper nak lepas apa semua ni kan. Dia bergantung kepada result semester 6. So maksudnya kat sini kalau ada paper yang tak lepas, mungkin you kena ambil dulu dan baru boleh
continue dekat LI dekat situ. Okay, kena receipt lah maksudnya. So yang tu kena inform kepada organisation jugalah, just in case kalau you rasa you dah rasa dah sekarang ni macam ada paper yang takkan lepas ke apa ke, so please make sure company yang you pilih tu, yang you dah upload organisation reply form tu, you bagi tahulah, okay, bahawa result apa ni belum keluar. So just in case kalau ada subjek yang tak ni, saya kena settlekan dulu ke, okay, bagi tahu kepada person in charge yang awak contact untuk mohon tu lah. And kalau kata, okay, contoh ketiga-tiga organisation yang awak mohon tadi tu, ketiga-tiga terima dan awak pilih satu saja. So yang dua lagi tu nak buat macam mana? Kena inform balik kepada organisation tu secepat mungkin bahawa you tak nak, bukan you tak nak, okay, you macam mana nak cakap, you tak dapat untuk LI dekat situ. Okay, cakap you kena inform lah the company. Jangan tunggu last minute sampai sehari sebelum tarikh nak pergi LI baru you inform, kata you tak jadi pergi LI kat situ. Tak boleh sebab 2 semester lepas saya dah kena marah dengan organisation tu, company tu, dia call saya, kenapa student you bagi tahu lambat, kata tak nak LI kat sini. So saya terpinga-pinga lah, who is that student kan, dia tak inform saya pun, kata dia dapat kat situ dan dia tak nak pergi. So kat sini Madam nak remind siap-siap, kalau kata ada organisation yang terima you dan you tak nak LI dekat situ, maklumkan secara elok. Okay, reply email dia ke, kata you tak dapat LI dekat situ atas sebab-sebab tertentu. Okay, tak dapat menerima tawaran latihan industri dekat organisation tersebut. Okay, kena inform lah sebab bila kita memohon ni dan dia terima, bila company tu terima, some of the company yang nak bagi allowance dekat you all ni, dia dah allocate siap-siap dah. Okay, berapa student intern yang dia nak ambil, berapa allowance yang dia nak bayar. So tiba-tiba you tak jadi pergi. Tak boleh lah macam tu. Tak elok lah. So tolong inform awal kepada organisation yang you tak nak pilih tu. Okay. Okay. So untuk kejap Madam nak tengok kejap. Ini pun you all dah. Okay, kalau you all dapat organisation reply form sendiri, you all masukkan dalam Google Classroom. Tapi kalau dapat kat Madam, nanti Madam akan panggil ataupun Madam akan PM lah orang yang Madam dapat organisation reply form tu. So far yang Madam dapat, dia akan email pada Madam dan juga dia akan forward kepada you all juga. Okay. Contoh ada seorang tu dapat daripada KMC, dia terpaksa reject dia punya permohonan untuk LI dekat KMC because tak ada requirement for pada tempoh latihan industri kita tu lah. So dia tak boleh terima student LI. So dia email Madam. At the same time dia forward kepada that student. So yang tu tak apalah, tapi kalau dia email kepada Madam je, Madam akan PM kepada orang yang berkenaan. Okay. And then your punya organisation reply form tu selewat-lewatnya yang boleh you all bagi kepada Madam adalah pada 14 November 2023. Okay, yang perlu you all upload dalam Google Classroom. Okay. So ingat 14 November adalah tarikh akhir. Okay, tapi kalau tak dapat juga pada 14 November ni, janganlah senyap. Tak kata apa, tak habaq apa kat saya. Tolong sangat-sangat. Tolong bagi tahu. Pada 14 November tu tolong bagi tahu, Madam, saya belum dapat mana-mana tempat lagi. Okay, kita akan cuba juga untuk bagi dapat jugalah LI pada semester ni. Okay. So jangan diam. Kalau tak faham apa, tak tahu ke apa ke, jangan diam. Because saya nak jaga pada semester ni 44 orang ni agak ramai. Okay, dan you all pun, Madam bukan kena macam mana semua you all ni bukan, Madam tak pernah ajar. Okay, satu. And then kalau macam mana nak cakap, so mudah cerita, senang, you all bagi tahu je Madam kalau ada apa-apa.
Kalau tak faham ke, okay, contoh kalau you mohon and then you tak sure position yang you dapat tu ataupun job scope yang diberikan tu, then you boleh refer I juga. Okay, boleh refer madam, no problem. Kalau you rasa macam tak sure dengan tawaran yang diberikan ke, so tolong tanya dulu madam. Okay. Okay, so itu sahaja sebenarnya yang madam nak bagi tahu. Okay, yang penting dalam organisation reply form ni cuma upload satu sahaja yang terbaik yang you nak pilih untuk you pergi LI. Okay, sekiranya you nak tukar, tolong bagi tahu madam juga. Just in case madam dah keluarkan surat tu. Surat untuk company tersebut. Okay, ada soalan tak? Nak tanya? Madam, Ya. untuk reference dalam resume kan letak nama madam ataupun mentor. Okay, dia macam ni seeloknya you bagi 2 reference. Okay, satu you punya academic mentor tu lah, okay, academic advisor. Yang kedua adalah lecturer yang mengenali you. Okay, bukan madam tak nak letak nama madam sebagai you punya reference, because madam tak pernah ajar you all. Sepanjang you all 6 semester ni, madam tak pernah ajar. Madam takut madam tersalah bagi info. So, madam lebih suka kalau you all pilih lecturer yang you rasa you close to. But please minta dulu permission dia sebagai reference. Jangan you main letak sahaja. Contoh bila you nak letak reference tu, you akan letak phone number dia kan. So minta izin dulu daripada pensyarah berkenaan. Okay, contoh kata you all kenal Madam Umi kata. Madam Umi pernah ajar you 2 semester, 3 semester. So dia dah familiar dengan you all. So nak minta dia jadi reference. Minta kebenaran dia dulu. Okay, cakap kat dia, madam boleh tak saya nak jadikan madam sebagai reference dan nak berikan nombor madam kepada organisation untuk LI. Okay. Madam bukan tak nak madam takut nanti madam tersalah info bagi dekat company tu. Contoh dia tanya pasal Amni, madam cakap pasal Amira. So confused. Okay. Itu lebih baiklah kalau you pilih lecturer yang mengajar you dalam 2-3 sem ke ataupun yang you rapat. Okay, selain daripada you punya mentor tu wajib lah. Sepatutnya lah. Dia dah kenal you all. You all dah 6 semester dengan dia. Okay. Next question. Okay, madam. Okay. Next question. Madam, Ya, saya Mustaqim. kalau kita nak email tu kan, kita kena dapat benda ni kan, cover letter, resume, reply form dengan surat kebenaran daripada college, kan? Betul, betul. Okay, right. Okay, thank you madam. Ya, walaupun you email, you still kena ada cover letter. Ataupun cover email boleh juga. Setengah company dia accept je. You buat email tu macam cover letter. So you tak attach dah cover letter, tapi kalau dah ala-ala you all dah buat kan, so attach je lah cover letter kat situ. Okay, next question. Talking about resume and cover letter, ada yang minta madam check hari tu. Okay, kalau madam ada masa memang madam boleh check. Kalau lah kata madam tak reply, you hantar dekat my WhatsApp number ke, you put on my table ke, please remind me back. Okay, sebab bukan madam tak nak check sebab semester ni saja yang tengah LI sekarang ada lebih kurang dalam 70 orang. Okay, and then at the same time madam kena in charge you all 44 orang yang akan LI sem depan. Beside my class apa semua kan. So too many, bukan nak merungut tapi macam banyak benda lah yang madam perlu buat at the same time. So kalau ada yang dah terhantar ke ataupun yang nak hantar ke, boleh, cuma madam minta sangat kalau madam lambat bagi feedback, tolonglah remind balik madam. Okay, and your resume, your cover letter tak semestinya madam je yang boleh check sebenarnya. Okay, you boleh je bagi mentor you ataupun refer your English lecturer ke, boleh je. Okay, tak jadi masalah. Oh ya, talking about company pula Okay, company or organisation
dia tak bolehlah dimiliki oleh keluarga you. Maksudnya tak ada relation, family relation. Okay. So kalau kita dapat detect benda tu memang tak dibenarkan lah. Because kita tak nak ada kepentingan peribadi macam tu lah. So memang tak dibenarkan. Yang tu satu. Kalau kata macam contoh you minta kilang mana-mana ke dekat Penang, okey, abang you bekerja kat situ. Itu tak apa. Tapi kalau kilang tu milik bapa you ke, mak you ke, itu tak boleh. And untuk you all, tak semestinya you all kena go for private sector. Boleh je pergi government pun boleh. Bahagian contohnya pada semester ni ramai yang pergi SUK. Tapi lebih digalakkan kalau you all pergi private sector. You all lebih dapat banyak macam yang buat business kan. So lebih best lah sikit. Kalau government ni dia tak, cabang dia tak terlalu ke arah business sangat. Unless kalau you LI dekat macam agensi-agensi yang berkaitan dengan keusahawanan ke. Yang tu banyak lah. Ya Lalita, ada soalan ke? Ya, ada madam. Macam Apa dia? saya kan, saya ada masalah penglihatan kan. Lepas Okey. tu, hari tu saya pergi ke hospital lah, minta surat dari doktor. Okey. Dia dah keluarkan surat untuk LI apa semua tu lah. Dia dah tanya lah untuk apa semua tu kan. Saya dah buat dah. Untuk praktikal, bulan berapa apa semua, dia dah siap. Buat siap semua dah. Kiranya surat hantar sekali dengan resume boleh kan? Ya, boleh. Seeloknya macam tu. So that organisation tu aware dengan situation awak. Tapi Okay? satu lagi madam, sebab saya risau kalau setengah company kan depa nak email je kan, bagi kita email pergi je kan. Saya risau depa ingat saya buta ke, saya risau macam tu tau. Jadi Tapi, tapi kalau macam saya terus bawa surat doktor tu walk in ke tempat tu, bagi depa nampak saya, kata saya ni macam ni. Yang tu pun boleh juga kan? boleh. Seeloknya kalau you boleh pergi by hand, siapa-siapa pun. Baru kita nampak organisation tu macam mana. You all boleh submit by email ataupun go walk in terus dekat company tu. Lebih baik macam tu. Kalau you pergi terus dekat organisation tu. Tanya, kalau saya nak memohon untuk buat latihan industri dekat sini, apa yang perlu saya sediakan? Ataupun company cik ada buka peluang tak untuk buat latihan industri? Okay? Okay, next question. Tak ramai dapat join malam ni. Saya dengar kata ada yang pergi Johor lah, Batu Pahat. Ada game Okay. Ada lagi soalan? Mustaqim? On mic tu nak tanya apa? Tak ada madam. Tak ada. Okay. So macam ni ni bukan dikira sebagai taklimat kedua. Yang ni cuma in between lah taklimat pertama dan taklimat kedua. Kok-kok lah masa taklimat pertama hari tu you all dah lupa apa yang Cik Tim cakap. So Madam nak remind balik kat sini lah. Okay. And then taklimat kedua nanti kita akan buat sebelum you all pergi LI. Okay. So pada masa ni apa yang Madam akan bagi, kita akan buat pada between 6 November until 14 November lah, macam tu lah. Okay, antara tarikh ni lah. So kita akan buat secara online juga. Masa ni lah baru Madam akan bagi tahu apa yang you perlu bawa, apa yang persediaan dokumen sebelum you all lapor diri. Okay. Okay. Madam nak tanya you all final exam last paper hari apa? Berapa hari bulan? Ingat tak? 24 hari bulan. 24/10 Okay, tak apa. 25. Paper apa 25. Alia okay, Alia Syamimi 25. 24, 25. Okay. Tak apa. Tak apa, nanti Madam note lah benda tu. Okay.
Ada soalan lain? Tak ada? Madam, saya nak tanya, kalau kita mahu LI tapi seminggu no respon. Ya, talking about respon ni. Okay, kalau you dah mohon, you tunggu 3 hari, okay, cuba follow up, tanya ada tak terima permohonan saya. Bukan terus-terus telefon, cik saya nak tanya, saya dapat dah LI kat sini. Bukan macam tu nah. Tanya dulu, status permohonan awak. Dapat ke, dia dapat ke tak dapat permohonan awak tu. Okay. And then kalau dia kata ada tapi kita belum check lagi, kita tak go through lagi. Okay, tanya dia juga bila agaknya saya boleh dapat feedback mengenai permohonan saya. Itu flow dia. Okay, jangan terus-terus tanya, cik saya nak tanya, saya dapat dah LI kat sini. Tak boleh. Tak elok lah macam tu. Okay, tanya dulu, cik ada terima tak permohonan saya? Okay, and then kalau dia cakap ada terima dalam proses, okay, tanya dia bila boleh follow up. Okay, good question. Saya dah lupa dah bab benda ni. Sebab you all, sometimes ada student dia tunggu je. Tunggu sampai tak buat apa. So, kena follow up. Tak salah sebenarnya untuk follow up. Because company kadang-kadang mungkin banyak kerja kan, tak ada nak refer balik dengan bahagian HR dia ke apa ke. So you all lah kena main peranan kat sini untuk buat follow up. Okay. Okay. Lagi soalan? Ada? Putri Nurul Alisa, ada soalan tak? Senyap lah ni. Miza, ada soalan Miza? Miza Farzana. Tak ada, diam. Okay. Okay, so kalau Tak ada, madam. Tak ada, okay. Okay, so kalau tak ada soalan, Madam rasa setakat ni sahaja. Okay, last. Ya. Saya nak tanya, kan selalunya kalau nak hantar resume apa semua tu kan ada yang setengah company dia bagi email kan. Kalau jenis yang walk-in macam mana? Jenis yang walk-in maksudnya dia minta you pergi hantar ke ataupun you baru nak memohon? Baru nak mohon. Okay, kalau baru nak mohon, you just bawa dokumen secara hard copy dululah. Okay. So semua tu kena print out lah. Just in case dia nak masa tu. Setengah company dia minta you isi form lah apa ke kan. So at least you dah prepare dah benda tu. Okay? Okay, thank you madam. Okay. Ada soalan tak? Tengok kat sini. Okay, tak ada. Okay, so. Ada lagi soalan? Elok saya nak menutup je, ada soalan Kalau ada cepat. 9 minit lagi. Okay, tak apalah. Okay, so last reminder saya, sebelum you mohon, kaji dulu organisation yang nak dipilih tu. Okay, then buat permohonan, and then bila dah dapat feedback pada company, pilih yang mana yang terbaik, and then upload dekat organisation reply form. Okay, and then kalau nak tukar, tolong tanya madam dulu. So pertukaran tu bolehlah berlaku sebelum 14 hari bulan. So sebab madam akan keluarkan surat bermula 15 hari bulan. Okay? Itu sahaja yang madam nak bagi tahu. Please study pasal company yang you nak pilih. Study betul-betul. Bukan setakat company tapi macam madam cakap tadi parking lah, jam tak jam ke, nak pergi situ susah ke, public transport ke apa ke, kena study, kena tahu dulu. Okay? Okay. So itu sahaja untuk sesi kita malam ni. Madam nak ucapkan terima kasih daripada kepada you all semua sebab sudi join. 26 of you, 25 of you. Thank you so much.
Okay, attendance madam dah ambil menggunakan Gmeet punya attendance. So kalau ada apa-apa soalan lepas ni boleh tanya terus dalam group ataupun boleh PM madam. Okay, or kalau nak jumpa madam pun senang je sebenarnya. Madam duduk dekat area Madam Umi, Madam Ani sebelah Madam Umi tu je. Just come and see me. Okay, anytime kalau madam ada kat situ. Okay, so itu sahaja. Thank you so much. Have a nice weekend everyone. Okay, and all the best for your final jugalah. Okay, Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.